Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Tuan Nazir Masjid Syakirin yang saya cintai dan saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita meneruskan pengajian kitab Tuhfatur Raghibin, yang mana kita telah sampai kepada dia menunaikan, disebut dalam muka surat 3, fa ajabtuhu ila dzalika wa in lam akun ahlan lidzalika, maka aku memperkenankannya pada berbuat risalah yang demikian itu walaupun aku bukan ahli dalam bidang itu. Jadi ini adalah suatu sighat atau istilah susunan bahasa yang menunjukkan bahawa seseorang atau pengarang kitab ini adalah seorang yang mutawadhi'. Mutawadhi' ini orang yang tawaduk, yang rendah diri. Walaupun beliau ulama yang alim, beliau mengiktiraf wa in lam akun ahlan lidzalika, walaupun aku bukan ahli dalam bidang itu. Mungkin kita dapat cerminkan diri kita pada hari ini. Kalau orang sekarang, oh saya paling pakar bab ni, oh saya paling hebat bab ni. Ulama dulu sealim apa pun dia kata aku bukan ahli dalam bab ni. Kalau boleh carilah orang lain. Ini bezanya orang kita dengan orang dulu dengan orang sekarang. Ini. Lalu dia meneruskan pada muka surat keempat, musta'inan billahi wa mu'tamidan alaihi fi tahqiqil matlubi wal marami ala hasabi ma zahara li min aqwalil ulama'il kiram. Aku dalam keadaan meminta pertolongan dengan Allah Ta'ala. Jadi dia menunaikan hajat yang meminta tadi, yang seperti saya jelaskan pada minggu lepas, yang meminta ini adalah Sultan Banjar. Waktu itu dia yang minta untuk dijadikan atau dibuatkan kitab menerangkan tentang firak. Lalu dia kata bahawa dia bukan ahli, tapi aku tetap akan buat. Musta'inan billah, iaitu memohon pertolongan, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa mu'tamidan alaihi, dan berpegang kepadanya pada mentahqiqkan. Ya, ini dia tetap berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan permohonan doa tadi, doa untuk minta tolong tadi, alaihi fi tahqiqil matlubi, iaitu pada mentahqiqkannya, iaitu melaksanakan, merealisasikan apa yang telah diminta, yang dituntut dan yang dimaksudkan itu. Jadi yang dia kehendaki maram tadi, yang dia harapkan, yang dia wishkan. Lalu dia kata apa? Sekadar apa yang zahir bagiku daripada pendapat-pendapat para ulama yang mulia, ala hasabi ma zahara li min aqwalil ulama'il kiram. Jadi apa yang terzahir lah. Jadi dengan buat benda ni, selain minta tolong daripada Allah, juga dia iktiraf bahawa ilmu ni bukan datang dari dia. Dia yang pertama sekali berijtihad keluar dan berhujah, bukan. Tapi semuanya adalah apa? Sesuai dengan apa yang pendapat ulama-ulama tadi sampai kepada diri dia. Zahir pada diri dia, yang dia nampak daripada pendapat-pendapat ulama tadi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lihat pada tawaduknya Syekh Arsyad Al-Banjari. Walaupun beliau ini alim kabir, yang mengumpulkan ilmu yang zahir dan ilmu yang batin, mengumpulkan semua jenis ilmu selain nahwu, saraf dan lainnya, fiqh kita tahu Sabilul Muhtadin, akidah seperti kitab ini, belum lagi kitab tasawufnya. Beliau telah mengumpul semua jenis ilmu.
Tapi beliau tetap mengata beliau bukan ahli. Beliau tetap dengan tawaduknya meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana segala sesuatu tidak dapat terlaksana melainkan dengan inayahnya. Dan itu pun beliau kata bahawa beliau hanya mengumpulkan dan beriktimat pada pendapat-pendapat ulama yang telah lalu. Kita hari ini nak tunjuk lagi hebat dari ulama dulu. Terus terang, hari ini adab sama ada yang tak ustaz maupun ustaz nak tunjuk bahawa tak payah tengok ulama dulu ni. Ini salah, ulama ni sesat, ulama ni tak betul. Yang betul siapa? Saya betul. Saya pun kot ulama yang kata itu sesat, ustaz. Contoh dia. Tapi mana adab kita? Adab kita dengan ulama terdahulu. Ulama dulu ni terus terang. Imam Al-Fakhruddin Ar-Razi ni hebat kan. Dia karang kitab tafsir 15 jilid. Dalam tafsir ini memiliki segala sesuatu ilmu. Dia sebut, ulama sebut kitab tafsir dia ni menggabungkan semua jenis ilmu. Dari mula bahasanya, dari mula sejarahnya, dari mula hadisnya, dari mula akalnya, dari mula semua jenis ilmu dikumpulkan dalam kitab tafsir tersebut. Belum lagi kitab-kitab akidah dan falsafah dan lain-lain, hukum, bahkan usul fiqh beliau karang. Ini imam nama dia Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tiba-tiba datang ulama yang setelahnya yang tak sependapat dengan dia. Tak sependapat ni, nama dia Ibnu Tilimsani. Tak setuju, tapi adab dia penuh tinggi. Bila dia kritik-kritik satu persatu dia kritik. Last kali dia kata apa? A'udzubillahi min zillatil alim. Aku memohon pertolongan daripada Allah SWT daripada kesalahan orang yang alim. Dia ni alim, kita iktiraf, tapi siapa tahu dia mungkin terbuat salah. Dia sebut macam tu. Min zillatil alim. Bahasa dia tu penuh adab ketika dia mengkritik ulama yang datang sebelum dia. Misalan dia. Yang hari ini, ulama ni sesat, ulama ni kafir, ulama ni batiniyah, ulama ni ahli bid'ah, ulama ni semua dia tuduh. Seolah-olah dia ni paling betul. Padahal dia baca kitab pun salah. Dia baca kitab pun harakat pun salah-salah. Potong sana, potong sini, salah baca. Tak ada kitab, tak beli kitab. Cukup potong-potong kat Google dah, cukup dah. Lepas tu nak jadi hero. Ulama dulu tak ada Google, hafal semua benda. Kalau saya ni memang bukan ulama lah, alim pun tak ada. Jadi hanya tukang baca kitab je lah. Itu saya kata terus terang. Sebab tu kalau saya mengajar, orang suruh ceramah, saya minta maaf, tak pandai sangat ceramah. Kalau kena paksa tu terpaksa lah. Tapi kalau boleh tak nak ceramah, kalau boleh nak mengaji kitab je. Kerana saya hanya pandai baca kitab tu je. Yang lain tak pandai dah. Lalu dia sebut apa? Wasamaituha, dan aku namakan kitab inilah. Namakannya, aku menamakannya. Jadi nama kitab ni dia beri nama. Ulama dulu, saya bagi fawaid sikit. Kalau ulama dulu zaman mengarang kitab dulu, kadang-kadang dia tak bagi nama kitab. Kadang-kadang penulis pun dia tak nak tulis nama dia. Dengan harapan biar ilmu itu tersebar tanpa orang tahu siapa yang buat kitab tersebut. Nama pun tak perlu. Kadang-kadang. Lalu setelah waktu yang lama, ulama sedar tak boleh macam tu. Sebab apa? Kita nak tahu yang berbicara ini otoriti dia siapa. Siapa yang berotoriti ini. So kita kena tahu siapa yang berotoriti. Sehingga kan pendapat yang ada dalam kitab kita tahu mana yang mu'tabar, mana yang tidak mu'tabar. Mana yang ahli di dalamnya, mana yang bukan ahli di dalamnya. Takkanlah doktor gigi dok cakap sakit jantung. Takkanlah doktor sakit jantung cakap tentang gigi. Contoh dia kan. Sebab itu ulama akhirnya berusaha kitab-kitab yang lama dicari muallifnya dan sebut siapa pengarang dia. Lebih-lebih lagi kalau ada nama, kan lebih memudahkan. Menurut riwayat kami dengar dari si fulan, yang si fulan cerita dari si fulan, yang fulan ini cerita dia ini mengaji dengan si fulan, dan si fulan itu pernah mengajar kitab itu dan kita tahu dia yang mengarang kitab tersebut. Ini dipanggil dengan sanad ilmu. Sanad ilmu.
Jadi kita mengaji kalau boleh di negeri Selangor ini dengan sanad ilmu. Kenapa dengan sanad ilmu? Biar kita ada authority. Walaupun sanad itu bukan segala-galanya, kerana ilmulah yang menentukan, tapi ulama tetap bersandarkan diri dengan sanad kerana pertama adalah mengharapkan barakah. Barakah orang yang mengarang kitab tersebut sampai kepada kita, lebih-lebih lagi hadis, biar dapat barakah Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, agar supaya kita tahu siapa pengarang tersebut, siapa muridnya, dan kepada siapa muridnya mengajar dan sampai kepada kita. Kita sebut nama setiap satu ulama tu, barakah dia banyak tu. Kan? Sebut nama ulama, wali-wali besar ni, Imam Nawawi, Syekh Imam Ghazali dan lain-lain. Dan yang ketiga, supaya kita ada cinta dengan yang namanya ilmu tersebut, ada authority, ada golden chain. Kita cinta dengan persambungan ilmu tersebut, dan kita sampaikan orang yang datang setelah kita supaya ilmu ni tak terputus. Kalau tak percaya tanya Ustaz Mukhlis, dia bertahun-tahun kat Mesir. Ulama Mesir khatam kitab ijazah sanad, khatam kitab ijazah sanad. Hari ini kita mengaji dekat universiti, kat sekolah, kat mana-mana, kitab pun tak ada, cuplik sana cuplik sini, 14 minggu terus dah jadi alim kononnya dalam bab ilmu tersebut. Lepas tu ni datang ilmu dari mana? Ni dari saya. Nama kitab dia tak sebut. Mana boleh, kena sebut. Ni kitab ini sumber dia dan lain-lain. Wasamaituha Tuhfatur Raghibin. Jadi aku menamakan kitab ini Tuhfatur Raghibin. Tuhfatur Raghibin dua-dua boleh. Fi bayani haqiqatil imanil mu'minin wa ma yufsiduhu min riddatil murtadin. Cantik nama dia. Tuhfatur Raghibin, pada menyatakan hakikat iman orang-orang mukmin. Jadi mereka menceritakan tentang hakikat orang-orang mukmin ni. Iman dia macam mana? Dan barang yang membinasakannya daripada riddah. Riddah ini adalah murtad. Murtad tu orang yang murtad. Jadi perbuatan riddah itu nama dia adalah, perbuatan murtad tu nama dia riddah. Dipanggil kata terbitan. Kalau bahasa Melayu, bahasa Arab dia dipanggil isim masdar riddah. Orang yang membuat isim fa'il dia murtad. Itu na'udzubillah min zalik. Dia adalah perkara yang paling keji. Semoga kita dijauhi daripada perbuatan riddah dan apa-apa yang dapat menyebabkan kita riddah. Na'udzubillah min zalik. Rajian minallahi, aku dalam keadaan berharap daripada Allah Ta'ala, ayyan fa'a bihal mu'minin wa ayyaj'alaha khalisatan liwajhihi wa dhakhiratan li walahum yaumaddin. Agar ia memberi manfaat dengan risalah ini kepada orang-orang mukminin, dan agar ia menjadikannya tulus bagi hak Allah Ta'ala dan pertaruhan bagiku dan bagi mereka itu pada hari kiamat. Jadi apa? Walaupun dia mengarang kitab ini, dia berharap kitab ini menjadi manfaat kepada sekalian orang mukmin yang boleh baca Melayu lah. Jadi apa? Kita berharap kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW telah bersabda. Apa Rasul bersabda? Iaitu orang yang pertama sekali masuk ke dalam neraka wil adalah al-alim la yuntafa'u bi ilmih. Orang yang alim yang ilmunya tidak bermanfaat. Ini yang pertama sekali masuk neraka wil. Na'udzubillah min zalik. Jadi dia berharap bahawa ilmu yang dia buat ni, ilmu yang dia ada ni, yang ditulis ni menjadi manfaat supaya dia selamat daripada ancaman yang Rasulullah SAW telah menyebutkan tadi. Selamat. Itu maksud daripada doa ini bermanfaat. Jadi apa yang dimaksud dengan orang alim yang ilmu dia tidak bermanfaat? Ada orang ni alim, semua ilmu dia ada, tapi dia bukan tambah membuat baik di dunia, tapi tambah membuat kejahatan di dunia. Maksud dia apa? Dia mengajar murid dia buat jahat,
dia mengajar orang lain buat jahat, atau dia sendiri ada ilmu pandai-pandai tak laksanakan ilmu yang dimiliki untuk menjadi orang yang taat, tapi justru membuat perkara yang mungkarat. Ini contoh dia adalah orang yang alim la yuntafa'u bi'ilmih. Na'udzubillah min zalik. Lalu niat-niat untuk menjadikan amalan ini murni ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ikhlas ni perkara yang susah. Berapa banyak kita ni di dunia sekarang ni buat sesuatu semuanya kerana apa? Kerana urusan duniawi. Menuntut ilmu pun kerana dunia, nak cari kerteh. Kalau kat sini tak adalah. Ni kalau dekat universiti banyak lah. Belajar sebab apa? Sebab nak cari kerteh. Tak ngakulah, tapi banyak yang duk lobi-lobi, ustaz minta A. Itu rata-rata tu cari kerteh lah tu. Ini niat dah salah. So kena niat kerana Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu yang memberi keikhlasan itu adalah Allah semata-mata. Hanya Allah sahaja yang memberinya. Warattabtuha ala salasati fusulin wa khatimatin wa dzakartu fiha al-masail al-muhimmata al-ma'khudhata min kutubil a'immah. Dan aku susunkannya kepada 3 fasal dan 1 khatimah, dan aku sebutkan di dalamnya beberapa masalah yang muhimmah, yaitu minad din bid-darurah. Maksud dia jadi definisi iman menurut syarak sesuai dengan pendapat ulama-ulama yang muhakkik. Yang muhakkik ni yang mengkaji, yang memang kita tahu dia ulama menjadi panutan umat. Itu maksud dia. Yang mana daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang dimaksud daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah kerana apa? Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat idza urida al-muradu bi idza utliqa ketika dimutlakkan Ahlus Sunnati wal Jamaah, nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, fal muradu bihim, yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dikembalikan kepada 2 mazhab akidah yang dipanggil dengan al-Asy'ariyah, iaitu ulama-ulama yang bermazhab Asy'ari, wal Maturidiyah, dan ulama-ulama yang bermazhab dengan mazhab Abu Mansur al-Maturidi. Kerana apa? Imam Abul Hasan al-Asy'ari, beliaulah yang telah merumuskan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bukan berarti sebelum Abu Hasan Asy'ari ini mereka dalam keadaan kesesatan, bukan. Jadi zaman Rasulullah SAW tak ada khilaf dalam bab akidah. Ada masalah tanya Rasul jawab, selesai. Zaman sahabat tidak ada pertikaian dalam masalah akidah kecuali perkara kecil, masalah melihat Allah Subhanahu wa taala, antara Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu khilaf dipanggil khilaf kecil, perbezaan yang tidak menyebabkan perpecahan. Tapi bila datang di akhir atau di zaman Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali, mula ada pergeseran politik. Walaupun unsur akidah tu tak ada sangat, tapi pergeseran politik yang nanti dah jadi bahagian daripada akidah, iaitu munculnya golongan Syiah, munculnya golongan Nawasib, lalu munculnya golongan Khawarij. Itu zaman sahabat. Setelah itu zaman tabi'in, muncullah lagi golongan yang dipanggil dengan golongan I'tizal, golongan Murji'ah, yang kita akan bahaslah setiap satunya dalam kitab ni. Dia detail satu persatu aliran-aliran yang pecah tersebut. Dan perkara ini merisaukan umat Islam. Ulama-ulama yang hebat ada yang menjauh perbahasan yang mendalam dalam bab akidah kerana takut terjerumus ke dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Akhirnya muncullah Imam An-Nawawi, Imam Al-Maliki, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengarang kitab nama dia Fiqh Akbar. Lalu Imam Malik mengarang kitab nama dia Imam Malik ada soal jawab tentang masalah akidah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terkenal dalam kitab Risalahnya menolak beberapa pendapat Mu'tazilah. Lalu kita ada Imam Ahmad bin Hanbal yang terkehadapan, yang sampai di penjara kerana fitnah masalah khalqil Quran.
Maka setelah mereka datanglah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang mana beliau sebenarnya seorang Mu'tazilah, akhirnya keluar daripada i'tizal dan membentuk mazhab Ahlus Sunnati wal Jamaah mengikut pendapat-pendapat ulama terdahulu dan akhirnya terkenal sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga Abu Mansur Maturidi. Maka sebab itu dia sebut daripada Asy'ariyah dan Maturidi. Maka iaitu tasdiqun nabiyina, menyungguh dan membenar akan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati pada setiap apa yang diketahui didatangkannya oleh nabi daripada pekerjaan agama Islam dengan pengetahuan yang daruri, iaitu sekira-kira sekalian orang awam mengetahuinya, tiada berkehendakkan kepada dalil. Maksud dia apa? Iman secara syarak adalah membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia nabi kita. Apa yang kita benarkan, Ustaz? Pada segala apa yang disampaikan oleh beliau yang sampai kepada kita dalam urusan agama secara pasti, yang tak payah nak cari dalil. Contoh dia apa tu, Ustaz? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala itu esa. Asyhadu an la ilaha illallah. Berarti apa? Kita beriman, ya, Allah Subhanahu wa taala itu esa. Tak payah fikir. Semua umat Islam hari ini lahir umur 4 tahun, 3 tahun, anak saya 3 tahun saya ajar ni dia tak faham lagi. Tapi umur 4 tahun anak saya yang perempuan tu yang dah besar lah. Waktu 4 tahun dia faham lah. Dia tanya, papa siapa Allah? Allah ni Tuhan yang Maha Esa, satu, tak ada kawan, tak ada yang sesama dengan dia, tak ada yang sebanding dengan dia, tak ada yang boleh kalahkan dia. Mulalah dia banyak cerita, tanya kenapa macam ni, kenapa macam tu. Saya jawab layak dia. Oh, jadi Tuhan ni tak boleh dalam filem lah. Tak ada. Contoh dia. Boleh gambar, tak boleh gambar. Boleh tak fikir, ni tak boleh. Macam mana, pening lah, tak boleh nak fikir. Iman je, percaya je yang Allah Subhanahu wa taala ini Maha Agung, dia Maha Esa. Dah. Oh, okey, macam tu. Lepas tu kita sembah dia. Cara sembah macam mana? Solat. Itu waktu dia 4 tahun lah. Sekarang dah besar lah, dia kena solat lah tiap-tiap hari. Baru darjah 3 tapi wajib lah. Kena ajar dia dari darjah 1. Ajar dia betul, sebelum pergi sekolah je solat dulu. Tak solat memang nak kena koratan. Betul, tapi dia solat. Alhamdulillah, solat setiap 5 waktu. Kena didik dia. Ini adalah apa yang datang sampai pada dia tanpa nak fikir. Papa nak dalil dia dulu. Orang sekarang semua nak dalil kan. Nanti kita tanya, apa dalil wajibnya solat? Saya nak tahu dalil wajibnya solat. Aqimus solah, macam saya cerita. Buka-buka tafsir, bukan tafsir, buka terjemahan bahasa Melayu. Aqimus solah, dirikanlah solat. Dia tak kata 5 waktu. Kenapa saya nak kena 5 waktu? Nanti bahaya jadi orang Qur'aniyun, kita panggil. Qur'aniyun tu apa? Yang tak percaya dengan hadis, hanya menerima Quran sahaja. Atau dipanggil dengan anti hadis. Orang anti hadis ni bahaya. Boleh-boleh solat tak wajib. Sebab apa? Mana ada istilah solat 5 waktu dalam pada Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran adalah aqimus solah. Misalnya dia tolak hadis. Padahal kewajiban solat sampai kepada kita secara pasti. Di mana pun orang Islam dalam dunia ni, paling hujung barat sampai hujung timur, kecil-kecil sampai besar je, darjah 1, darjah 2 dah tahu. Solat 5 waktu tu apa dah tahu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tak payah dipertikai, tak payah ditanya, buat. Itu dia. Kerana apa? Dia mutawatir. Zaman Rasul dia mutawatir. Rasul dapat wahyu, Rasul khabarkan. Kau beriman, jom. Kau tak beriman, out. Macam tu. Waktu di Mekah. Lalu ketika diajarkan kepada para sahabat, sahabat pun ikut. Rasul pun tak tahu cara solat pertama. Maka dalam hadis dalam Sahih Bukhari, malaikat Jibril menjadi imam, Rasulullah SAW solat di belakangnya, lalu diikuti oleh para sahabat. Oh, cara solat macam ni. Terus sampai
memang betul-betul faqih dalam bab solat. Dan ini dalam Sahih Bukhari, bab tentang menceritakan tentang waktu solat, awqatus solat. Yang mana ada waktu zuhur, lepas zuhur, waktu itu zuhur, asar, maghrib dan isyak, subuh. Itu terus. Jadi ini tuan-tuan, ini adalah ma huwa ma'lum min ad-din bidarurah. Contoh yang lagi satu apa? Rasul telah bersabda bahawa zina adalah haram, termasuk dosa besar. Zina adalah haram dan termasuk dosa besar. Orang yang paling kecil sampai besar tahu benda itu haram. Mencuri haram dan dosa besar. Tak payah dia bertikai, tak payah nak ni beriman. Ini maksud dia tasdik. Kita iman. Malaikat iman. Yang namanya adanya hari kiamat, kita beriman. Letak dalam hati kita. Kita membenarkan itu adalah benar. Inilah yang hak. Maka hakikat iman menurut pendapat mereka itu basitun, iaitu mudah. Secara mudahlah maksud dia. Mudah tiada tersusun. Iaitu tasdik, iaitu hati membenarkan jua pada yang tersebut itu. Kesimpulan dia, bila hati kita membenarkan apa yang didatangi atau yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka kita sudah dianggap sebagai beriman. Dari sini kita boleh nampak, apabila orang dalam hatinya dah masuk iman, dia membenarkan, berarti dia percaya dan dia buat. Betul ke tidak? Itu adalah iman. Ustaz, kalau dia tak buat macam mana Ustaz, tapi dia percaya, ini kita akan jelaskan maksud dia. Adapun ikrar, ikrar ni apa? Pengakuan dengan lidah, menyaksikanlah. I bear witness that there is no God but Allah Subhanahu Wa Taala. For example, dengan dua kalimah syahadah, ikrar dengan dua kalimah syahadah. Jadi yang seperti yang saya terangkan pada pelajaran tahun depan, pengajian kitab lepas, iaitu membenarkan ikrar tadi, dia tidak boleh hanya satu syahadah. Dia kena syahadatu alla ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Dia kena dua-dua. Sebab itu dua kalimah syahadah. Maka ia bukan hakikat iman. Berarti apa? Melafazkan bersyahadah, ia bukan hakikat iman. Hakikat iman cukup dengan hati. Maksud dia sah, bukan cukup tu, maksud dia sah dengan hati. Ia hanya menjadi syarat pada melakukan segala hukum Islam di dalam dunia jua. Lalu kenapa kita kena syahadah? Sebab tuan-tuan tak sah solat kalau tuan-tuan tak syahadah. Tuan-tuan tidak dianggap sebagai mukmin di dunia ini selagi tuan-tuan tak syahadah. Kalau tak mukmin macam mana Ustaz? Kalau tak mukmin, meninggal, tak dapatlah kita nak tanam dekat kubur taman ibu kota tu. Ini cantik tu. Maaf. Jatuh. Jadi tak bolehlah nak hukum seperti itu. Kerana apa? Kerana dia tidak dianggap mukmin di dunia ini. Kita tak tahu dia Muslim ke tak Muslim. Sebab itu kena syahadah. Tapi Ustaz, kalau ada orang memilih untuk tidak bersyahadah secara lafaz, tapi dia beriman dengan hati, maka dia digolongkan sebagai orang mukmin di akhirat sahaja, bukan di dunia. Berarti contoh dia, ketika di akhirat kelak, mungkin Allah SWT akan mengazab dia di api neraka. Azab dia di api neraka. Kerana apa? Selama dia di dunia, dia tidak bersyahadah dan dia tak solat lah. Tak sah solat dia. Dia tak solat. Tapi dia beriman dalam hati. Allah siksa dia di dalam api neraka. Mungkin Allah SWT akan keluarkan dia dan ampunkan dia dan masukkan dia ke dalam syurga. Kerana ada iman di dalam hati tersebut. Ini maksud dia. Lalu dia sebut lagi, kata Syekh Sa'duddin. Sa'duddin ni adalah Sa'duddin At-Taftazani. Dia adalah kitab atau syarah kitab akidah yang pertama diterjemahkan dalam bahasa Melayu
Dalam bahasa Melayu kuno lah, oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Syekh Nuruddin Ar-Raniri dia ada terjemahan syarah Taftazani atau Sa'duddin Taftazani ala Aqaid An-Nasafiyah. So apa dia sebut dalam syarah Aqaid, kaul atau pendapat inilah yang dipilih oleh Syekh Abu Mansur kerana tasdik yang di dalam hati itu sungguh pun ia hakikat iman, tetapi ia batin tersembunyi. Maksud batin tersembunyi, tuan-tuan iman dalam hati, saya tak boleh nampak. Kerana apa? Dia berada di dalam hati, batin tersembunyi. Hanya tuan-tuan sahaja yang tahu tuan-tuan ini mukmin atau tidak. Betul ke tidak? Tak ada yang tahu. Yang tahu hanya tuan-tuan. Mungkin ada orang na'udzubillah min zalik datang ke masjid mengaji, tapi dalam hati dia tak percaya Tuhan. Dia buat-buat dia macam Muslim. Contoh dia apa? Zaman Belanda dulu, zaman British dulu, ada seorang pakar orientalis. Pakar orientalis ni pakar ilmu keislaman yang ada di timur ini. Nama dia Snok Hongranya. Snok Hongranya ni kehebatan dia tuan-tuan, Masya Allah. Kitab tafsir Jalalain pun hafal. Cakap Arab ni macam Arab. Cakap Indonesia macam orang Indonesia. Cakap bahasa Aceh macam orang Aceh. Kehebatan dia betul-betul hebat. Jadi beliau ini teringin untuk mengetahui cara orang haji. Ritual haji. Dianggap ni ritual biasalah. Jadi apa? Dia berlakon jadi seorang Islam, pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Pergi ke Mekah Al-Mukarramah berarti dia pergi Masjidil Haram, dia tu solat, dia tu jalan, cakap Arab, mengaji dengan syekh-syekh yang besar. Nampak tu? Tapi dia berlakon sebagai seorang Muslim. Hakikat dia tak ada iman dalam hati, dia tak percaya. Bukti dia bila sebelum tak lama, tak jauh daripada waktu haji, orang Arab dah tahu yang dia ini seorang jasus, seorang spy. Maka apa terjadi? Maka kedutaan Perancis kalau tak salah telefon dia cepat-cepat suruh dia keluar daripada Mekah sebelum dia dibunuh. Maka dia pun dengan kecewa tak sempat pergi haji, tak sempat naik haji lah, tak sempat dapat title haji, keluar daripada Mekah dan balik ke Holland. Dia belajar di Leiden di Holland. Lepas itu dia mula bekerja dengan kerajaan Belanda dan dihantar ke Indonesia. Dia distationkan di Batavia, di Jakarta dan juga di Aceh, yang mana nanti dia keluarkan satu buku atau report dipanggil, yang mana dia kata, dia bagi tahu dekat Belanda, kita tak boleh tiru orang British, yang mana British masih meletakkan kekuasaan agama kepada orang Islam. Kita tak boleh, kita kena cabutkan antara agama dengan hukum hakam dunia ni. Kena cabut, kena sekularkan lah. Kerana kalau mereka masih berhukum dengan hukum hakam Islam, menyebabkan susah untuk kita jajah orang-orang Islam yang ada di Nusantara tersebut. Ini yang dia buat. Dan waktu itu of course orang dah tahu dia itu seorang orientalis dan dia itu sebagai salah satu penasihat gubernur di Indonesia waktu itu. Dan terkenal buku-buku dia tulis dalam bahasa Belanda, ada dan boleh dibaca. Dalam hal ini hadirin wa hadirat hafizakumullah, ini contoh orang-orang munafik. Zahir dia Islam, tapi hati dia tidak ada iman. Maka mereka ini dimasukkan dalam api neraka abadan sarmada. Lalu apa dia sebut lagi? Maka tak dapat tiada baginya daripada ada alamat atau tanda yang menunjukkan atasnya itu ikrar dengan dua kalimah syahadah, supaya diperlakukan atasnya segala hukum Islam di dalam dunia. Nak tak nak kena ada syahadah, supaya dia itu Muslim di dunia ini. Supaya kalau dia meninggal, sejahat-jahatnya dia pun, merompak, buat zina, sampai buat macam-macam dosa lah dia buat, tapi dia masih ada iman, dia masih kata dia Muslim, misalan dia. Maka ada macam ni pun ketika dia meninggal, kita kena mandikan dia,
kita kena kafankan dia, kita kena solatkan dia, kita kena kubumikan dia di kubur Islam. Sebab dia masih Muslim. Selagi dia ada syahadah, walaupun dia tak solat Ustaz, 5 waktu tak pernah solat, walaupun, maka macam mana pun kita tetap anggap dia Muslim. Sebab dia dah ada IC. Bukan IC biru tu, tapi dia dah IC, iaitu syahadah. Ini jadi iman itu kena ada di dalam hati, dan juga kita lafazkan untuk dijalankan hukum-hukum di dunia. InsyaAllah aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita insyaAllah minggu depan kita sambung kepada maka menurut kaul pendapat ini. InsyaAllah kita syarahkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.